Nombor matrik saya 057390. Saya merupakan pelajar Diploma Teknologi Maklumat dari Fakulti Informatik dan Komputeran. Nama saya Nur Ashima binti Roslin, nombor matrik 057446. Saya dari Diploma Teknologi Maklumat, Fakulti Informatik dan Komputeran. Nama saya Adrana Balkis binti Ali, nombor matrik 057376 daripada program Diploma Teknologi Maklumat Fakulti Informatik dan Komputeran. Untuk soalan 1A, saya akan menerangkan pendekatan-pendekatan untuk mengakses unit data dalam memori. Kita ada 4 pendekatan untuk mengakses unit data dalam memori, iaitu untuk akses yang pertama iaitu akses berterusan, sequential access. Memori disusun ke dalam unit data yang dipanggil rekod. Maknanya setiap memori yang disusun akan dipanggil rekod dalam unit data. Yang kedua, akses mesti dibuat menggunakan urutan linear tertentu. Kita kena ikut urutan yang dah ditentukan. Masa untuk akses berubah-ubah. Maknanya tak tetap. Untuk pendekatan kedua iaitu akses terus ataupun direct access, ia melibatkan mekanisme baca tulis bersama ataupun dalam bahasa Inggeris read-write mechanism. Blok atau rekod individu mempunyai alamat yang unik berdasarkan lokasi fizikal. Maknanya blok atau rekod tu dia akan ada alamat yang unik berdasarkan lokasi fizikal dia. Yang ketiga, masa akses akan berubah-ubah. Maknanya masa tu takkan tetap. Untuk pendekatan ketiga iaitu akses secara rawak iaitu random access. Setiap lokasi yang dapat dialamatkan dalam memori mempunyai mekanisme pengalamatan unik secara fizikal. Maknanya mekanisme pengalamatan ataupun dipanggil wire-in unik secara fizikal. Masa untuk mengakses lokasi tertentu tidak bergantung kepada urutan akses sebelumnya dan ia adalah tetap. Mana-mana lokasi boleh dipilih secara rawak dan langsung dihubungi dan diakses. Maknanya mana-mana lokasi ni akan dipilih secara rawak, random dan dihubungi secara langsung dan dapat diakses. Memori utama dan beberapa sistem caci adalah akses secara rawak. Untuk pendekatan keempat iaitu bersekutu ataupun asosiatif, satu perkataan diambil berdasarkan sebahagian isi kandungannya daripada alamatnya. Maknanya ada satu perkataan tu akan diambil berdasarkan sebahagian isi dalam perkataan tu. Macam tu, daripada alamat. Setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalaman sendiri dan waktu. Kenangan caci mungkin menggunakan akses bersekutu. Untuk soalan 1B, saya akan menceritakan perbezaan antara pemetaan langsung ataupun direct mapping adalah satu teknik yang paling simple dan mudah. Teknik ni memetakan setiap blok memori utama ke dalam salah satu barisan caci. Maknanya setiap blok dalam memori itu akan diletakkan dalam salah satu barisan caci. Kaedah ini juga menetapkan setiap blok memori ke baris tertentu dalam caci. Maknanya blok memori itu tak akan pergi baris yang semena-menanya, dia ada baris tertentu. Jika barisan yang sebelumnya diambil oleh blok memori semasa blok yang baru dimuat, blok lama akan dibuang. Maknanya kalau barisan yang sebelum dia tu diambil blok memori, masa blok baru tu tengah dimuat naik, blok lama tu akan dibuang terus. Ruang alamat dibahagikan kepada dua iaitu index field dan text field. Caci digunakan untuk menyimpan medan teks, sedangkan selebihnya disimpan di memori utama. Untuk pemetaan bersekutu ataupun associative mapping, kaedah ni digunakan untuk menyimpan kandungan dan alamat perkataan memori. Mana-mana blok boleh pergi ke mana-mana sahaja barisan caci. Perkataan big ID digunakan untuk mengenal pasti perkataan manakah dalam blok yang diperlukan. Tetapi teks tersebut menjadi semua bit yang ditinggalkan membolehkan penempatan mana-mana perkataan di mana-mana dalam memori caci. Maknanya blok ni akan pergi mana-mana je dalam barisan caci tu. Dan perkataan bit ni digunakan untuk kena pastilah perkataan mana dalam blok yang diperlukan. Kaedah ni dianggap bentuk pemetaan yang cepat dan fleksibel.
Untuk pemetaan set bersekutu ataupun set associative mapping, bentuk pemetaan ini dipertingkatkan ataupun di-upgrade dari pemetaan langsung ataupun direct mapping, di mana kekurangan pemetaan langsung dibuang. Maknanya kekurangan dari direct mapping ni dibuanglah untuk menambah baik lagi pemetaan set bersekutu ni ataupun set associative mapping. Masalah daripada sampah yang ada dalam kaedah pemetaan langsung. Satu barisan iaitu satu blok boleh dipetakan dalam cacih. Kita akan mengumpulkan beberapa barisan bersama dan membuat set. Satu blok tu dia akan mapping dalam cacih. Kita akan kumpulkan beberapa barisan ataupun kita akan kumpulkan barisan bersama dan buatkan dia sebagai satu set. Satu blok dalam memori boleh dipetakan kepada mana-mana salah satu barisan daripada set yang spesifik. Maknanya blok dalam memori ni boleh di-mapping dalam mana-mana je barisan daripada set yang spesifik tadi. Kaedah ini membolehkan setiap perkataan yang ditunjukkan dalam cacing boleh mempunyai dua atau lebih perkataan dalam memori utama pada indeks alamat yang sama. Walaupun perkataan yang dalam cacing ni boleh mempunyai dua atau lebih perkataan dalam memori utama, tetapi ia akan menggunakan indeks alamat yang sama dan tidak berubah. Kaedah ini menggabungkan teknik pemetaan cacing langsung dan bersekutu yang terbaik. Cacing terdiri daripada beberapa set yang masing-masing terdiri daripada beberapa baris. Maknanya dalam cacing ni ada beberapa set. Dalam set tu juga ada beberapa baris. Seterusnya untuk soalan 2A, soalannya ialah a set associative cache consists of 32 lines or slot and divide into 4 line set. Maksudnya satu set associative cache terdiri daripada 32 baris atau slot dan ia dibahagikan kepada 4 baris set. So, main memory contains 4 K blocks of 128 words each. Main memory mempunyai 4 K block dan 128 perkataan setiapnya. Show the format of main memory address. Tunjukkan format untuk main memory address. Untuk cara penyelesaian dia, untuk pertama sekali cari set field iaitu bilangan set. So bilangan set ialah formulanya jumlah bilangan blok bahagikan dengan bilangan blok dalam setiap set. Okey, daripada soalan, jumlah bilangan blok 32 jumlah blok. Untuk bilangan blok dalam setiap set 4. Okey, kita bahagi je 32 bahagikan dengan 4 dapat 8. So, daripada 8 ni formula dia untuk kita dapatkan set tu, kita kena 2 kuasa something, 2 kuasa D. So, 2 kuasa 3. And jawapan dia set tu ialah 3, set field 3. Okey, seterusnya untuk word field. Size perkataan blok. Size perkataan blok dalam soalan dia cakap 128 word. 128. Okey, sama juga macam tadi. Formula dia ialah 2 kuasa something, 2 kuasa W. So, W 2 kuasa 7. 2 kuasa 7 akan dapat 128. So, W ialah 7. Untuk word field ialah 7 bit. So, untuk mencari dalam soalan dah cakap main memory content 4K blocks. So, terdiri daripada 4K. So, 4K ni ialah 4 kali 1024. 4 kali 1024 ialah 4096. Daripada 4096, 2 kuasa 12 akan dapat 4096. So, daripada 12 ni lah kita akan cari tag. Okay. Formula dia set tambah tag sama dengan 12. 12 ni kita ambil yang atas tadi. So, set ni kita dah dapat tadi. Set field ialah 3. So, 3 tambah tag ialah 12. So, tag ialah 12
tolak dengan 3. So, tag ialah 9 bit. Oleh itu, format alamat memori utama, format of main memory address ialah untuk yang pertama tag field 9 bits, set field 3 bits, word field 7 bit. Sekian, terima kasih. Seterusnya soalan 2B. Cara pengiraan untuk soalan 2B. Okey, first kita kena kira panjang alamat dia. Okey, contoh bagi soalan ni adalah 8 tambah W bits. Okey, so kita tukar nilai dia akan dapat 4 tambah 4 bits sama dengan 8 bits. Tu adalah total bits dia. Seterusnya kita kena kira bilangan unit untuk kita call, kita panggil. Okey. Formula dia 2 kuasa S tambah W iaitu perkataan atau bytes. Okey. So kita tukar nilai kuasa S tambah W tu. So kita akan dapat 2 kuasa 4 tambah 4. Okey, kita akan dapat 2 kuasa 8. So bila kita kira 2 kuasa 8 tu, kita akan dapat 256 perkataan atau bytes dia. Seterusnya size block. Kita kena kira size block dia. Size block sama dengan size line atau barisan 2 kuasa W iaitu perkataan atau bytes sama dengan kita tukar nilai bagi kuasa tu, kita akan dapat 2 kuasa 4. Okey, 2 kuasa 4 bersamaan dengan 16 perkataan atau bytes. Okey, seterusnya bilangan blok dalam memori utama iaitu main memory. Okey, 2 kuasa S tambah W per 2 kuasa W sama dengan 2 kuasa 4. Okey, so kita bertukar 2 kuasa 8 bahagi dengan 2 kuasa 4. So kita akan dapat 2 kuasa 4 tadi, yang atas tu kita dapat nilai 16. Terusnya kita kena kira bilangan line dalam set. Nilai K bahagi dengan size block. Kita tukar nilai, kita masukkan nilai 32 per 4. So kita akan dapat line dia tu 8. Seterusnya bilangan line dalam cache. Formula dia M sama dengan KV. K darab 2 kuasa D sama dengan 8 darab 4. So nilai dia kita akan dapat 32. Tu adalah bilangan line dalam cache. Okey, seterusnya kita perlu kira size cache tu. K darab 2 kuasa D tambah W iaitu perkataan atau bytes sama dengan 8 darab 2 kuasa 8. Okey, 8 darab 2 kuasa 8 tu bersamaan dengan 256. So, 8 darab 256 kita akan dapat 2048 perkataan atau bytes. Okey. Yang terakhir kita perlu kira size, dia punya size tag tu. Size tag tu dia punya formula S tolak D bits. Okey, sama dengan kita tukar nilai S dengan D tu, kita akan dapat 4 tolak 2. 4 tolak 2 bersamaan dengan 2. So size tag dia adalah 2. Ni adalah contoh two-way set associative mapping. Okey, kita boleh tengok kita ada tag, set number, block of set, kita ada multiplexers, kita ada tag, kita ada cache memory daripada set 0, set 1 dan set 2, kita ada comparators. Okey, daripada set number tu dia akan baca multiplexers terus ke tag akan ke comparators. Kita akan dapat result. Okey, seterusnya kita sini kita dapat tengok kita ada memory address iaitu tag, set dan block of set. Okey, seterusnya kita ada cache
daripada nilai 0 hingga 7. 01 adalah set 0, 23 set 1, 45 set 2, 67 adalah set 3. So, seterusnya kita ada main memory daripada nilai 0 sampai 15. Okey, daripada memory address tu, daripada tag kita akan ke comparator untuk dapat result, dan daripada set, daripada nilai set tu dibaca terus ke multiplexers.